بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke minggu PDPR yang ke-34. Hari ini Alhamdulillah samaan dengan hari Selasa 12 hari bulan 10 2021. Syukur pada Allah Taala hari ini dapat bertemu untuk kita menyambungkan pengajian kita bagi pendidikan Islam tingkatan 2. Hari ini kita akan belajar tajuk yang ke-7, bidang Al-Quran, kesantunan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis kita, majlis ilmu kita pada kali ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan diberikan kemudahan sehingga ke akhirnya, insya-Allah. Baik, berdasarkan ayat yang telah saya bacakan tadi pada 1.16.1 baik, pada DSKP 1.16.1 tadi saya telah bacakan ayat daripada surah Ali Imran ayat yang ke-159. Jadi anak-anak pelajar juga boleh memulakan dengan membuat bacaan. Seperti biasa, jagalah adab-adab semasa kita membaca ayat suci Al-Quran, antaranya dengan berwuduk, menutup aurat dan juga membaca dengan tertib dan baik, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada potongan-potongan ayat 1.16.2. Potongan yang pertama, Fabima rahmatin minallah, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepadamu, wahai Muhammad. Lintalahum, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, para sahabat dan pengikutmu. Walau kunta fazzan ghalidhal qalb, dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, lam faddu min haulik, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Baik, di sini bagaimana kita melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah limpahkan kasih sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sikap lemah lembut Nabi kepada para sahabat. Jikalah Nabi ini, Allah sebut dalam Quran ini, dalam ayat surah Al-Imran, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang bersikap kasar dan keras hati, maka tentulah sahabat-sahabatnya akan lari. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu dan pohonlah ampun bagi mereka. Baik, ini dikisahkan
ada sahabat-sahabat yang sebelum meluk Islam sangat keras dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah perintahkan setelah mereka ini beriman kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disarankan untuk memaafkan kesalahan-kesalahan mereka jika mereka melakukan kesalahan. Wasyawirhum fil amr, serta bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan keduniaan itu. Maka Allah SWT tadi menyarankan kita untuk menjalankan mesyuarat. Serta bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan keduniaan. Maka Allah Ta'ala sekali lagi menyarankan untuk bermesyuarat dalam apa saja urusan. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka berserahlah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengasihi orang yang bertawakal kepadanya. Baca dan fahami. Baik, kita pergi kepada 1.16.3. Tuntutan mencontohi sifat-sifat Rasulullah SAW. Pertama, lemah lembut. Rasulullah SAW seorang yang lemah lembut. Contohnya, baginda sentiasa menggunakan tutur kata yang baik dan intonasi suara yang sesuai walaupun ketika berada di pasar. Selain itu, baginda juga membalas kejahatan manusia dengan kebaikan. Yang kedua, pemaaf. Sifat Rasulullah SAW pemaaf. Rasulullah SAW juga merupakan seorang pemaaf. Contohnya, baginda memaafkan perbuatan penduduk Mekah yang pernah mencaci dan menghina baginda. Ketiga, memohon keampunan untuk orang lain. Rasulullah SAW selalu mendoakan umatnya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka pernah menyakiti baginda. Contohnya, baginda telah tercedera dalam perang Uhud. Baginda tetap berdoa memohon keampunan untuk kaumnya. Hal ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW pernah berdoa, Rabbighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, ya Allah, ampunkanlah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Yang keempat, sifat Rasulullah suka bermesyuarat. Rasulullah SAW sentiasa bermesyuarat agar keputusan yang terbaik dapat diperoleh. Contohnya, Rasulullah SAW menerima cadangan Salman Al-Farisi radhiyallahu an untuk menggali parit semasa perang Khandaq. Yang kelima, berazam dan bertawakal kepada Allah. Rasulullah SAW sentiasa berazam dan bertawakal ketika melaksanakan sesuatu pekerjaan. Contohnya, Rasulullah SAW bertegas untuk menuju ke medan Uhud setelah bermesyuarat dengan para sahabat. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-an innahu laisa linabiyyin idza labisa li ummatahu ay yad'aha hatta yuqatil." Hadis sahih riwayat Ad-Darimi. Maksudnya, sekarang sesungguhnya tidak mungkin bagi seorang nabi apabila memakai baju perangnya membukanya kembali sehingga dia berperang. Pengajaran ayat. Sebagai umat Islam, kita hendaklah bersifat lemah lembut agar dapat menarik orang lain mendekati Islam. Memupuk sifat pemaaf kerana sifat ini dapat mengelakkan perpecahan. Ketiga, memohon keampunan untuk orang lain sebagaimana mereka mahu didoakan sedemikian. Mengamalkan mesyuarat dalam organisasi agar keputusan terbaik dapat dicapai. Berazam untuk melaksanakan segala keputusan mesyuarat yang telah disepakati.
bertawakal kepada Allah, kerana hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala diserahkan hasil daripada segala usaha yang telah dilakukan. Baik, kita ada soalan penilaian. Anak-anak pelajar nanti diminta untuk menyelesaikan soalan penilaian ini pada muka surat 44. Kemudian hantarkan kembali di Google Classroom assignment yang saya akan createkan nanti dan dihantar ke dalam link kelas anda. Semoga hari ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan dapat mencontohi sifat-sifat tauladan yang dijunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayat yang kita telah bacakan tadi, dan kita laksanakan. Dan jangan lupa selalulah bertawakal setelah kita berazam kita untuk mendapat satu keputusan, kemudian kita bertawakallah kepada Allah, kerana sungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang bertawakal. Baik, saya rasa itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu adalah di atas kelemahan diri saya. InsyaAllah saya akan perbaiki di masa akan datang. Jika ada sebarang cadangan dan komen dan juga persoalan, boleh tuliskan di ruangan komentar. Kita berjumpa lagi untuk PDPR akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.